Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Mari kita teruskan pembelajaran kita dalam subjek sejarah tingkatan 5 dengan subtopik 7.3 iaitu Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Baik, seiring dengan kemerdekaan negara, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Beberapa langkah telah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Antaranya termasuklah pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan dan peranan DBP sebagai pusat perkembangan bahasa kebangsaan. Baik, mari kita teruskan kepada yang pertama iaitu Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, Akta Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Jadi kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan ini diperkenalkan pada tahun 1967 dan juga dikenali sebagai Akta 32. Akta Bahasa Kebangsaan digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Baik, itu serba sedikit tentang Akta Bahasa Kebangsaan yang menjadi satu penggubalan undang-undang dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Kita pergi kepada yang kedua iaitu bahasa rasmi pentadbiran. Okey. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi menjadi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga merupakan alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan, di mana bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Baik, kita teruskan lagi kepada yang ketiga iaitu memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Okey, pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar telah dipergiat di seluruh negara ya. Jadi antaranya ialah Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Bilangan guru terlatih bahasa Melayu telah ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Langkah ini bermatlamat untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Jadi mari kita lihat apakah definisi bahasa ilmu dan juga bahasa rasmi. Bahasa ilmu merujuk kepada bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat tinggi. Okey, seterusnya bahasa rasmi pula merujuk kepada bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi, iaitu urusan pentadbiran, sistem pendidikan, urusan perdagangan dan kehakiman, iaitu di mahkamah. Di mahkamah, di sekolah, di kementerian, di pejabat-pejabat. Baik, mari kita lihat ada soalan kebat di sini. Okey.
Bagaimanakah penggunaan bahasa kebangsaan dapat memupuk perpaduan rakyat? Jadi sekarang kita mengatakan bahawa bahasa kebangsaan dijadikan sebagai alat perpaduan. Jadi pelajar perlu memberikan bagaimana penggunaan bahasa kebangsaan ini dapat memupuk perpaduan. Okey, jadi kalau cikgu berikan di sini 8 markah. Bagaimana pelajar untuk menjawab soalan ini? Okey, baik. Kita lihat ada section 2 dan section 8 di sini. Mari kita fokus sebentar. Section 2. Dalam section 2, Akta Bahasa Kebangsaan menetapkan bahawa segala urusan rasmi, segala urusan rasmi kerajaan harus menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey. Dan dalam section 8 pula dituliskan bahawa Akta Bahasa Kebangsaan menetapkan bahasa Melayu mesti digunakan dalam mana-mana mahkamah di Malaysia. Okey. Mana-mana mahkamah di Malaysia kecuali pemberian keterangan oleh saksi. Jadi saksi mungkin boleh memberikan bahasa dari pelbagai jenis bahasa, tetapi secara rasminya di mahkamah semua mesti menggunakan bahasa Melayu. Okey, ini yang termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan, ya. Baik, kita teruskan. Ada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, ya, sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Jadi penubuhan UKM sebenarnya adalah khas untuk pusat keilmuan bahasa Melayu. Jadi mari kita lihat, penubuhan UKM, ya, merupakan usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kerana kita katakan tadi bahasa ilmu ialah bahasa yang digunakan untuk penyampaian ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat tinggi. Jadi mungkin sebelum ini universiti yang lain kalau berada di peringkat tinggi banyak menggunakan bahasa Inggeris, tetapi matlamat penubuhan UKM adalah mesti ataupun penggunaan bahasa Melayu sehingga ke peringkat tinggi, ya, ke peringkat universiti. Jadi UKM yang ditubuhkan pada 18 Mei 1970, muncul sebagai pusat pengajian tinggi awam pertama, ya, yang berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. Okey. Jadi penubuhan institusi bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu iaitu IBKKM pada 1 Disember 1972 menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Institusi ini kemudian bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu iaitu ATMA pada tahun 1992. Seterusnya institusi ini menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum dari dalam dan luar negara, ya. Jadi pengiktirafan terhadap tokoh UKM seperti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainon Ismail sebagai sastrawan negara telah membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Okey. Jadi kita teruskan kepada peranan Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP. Penubuhan DBP pada 22 Jun 1956, ya, di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor, hasil daripada resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Penubuhannya bertujuan, apa tujuannya? Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu.
Nama asal DBP ialah Balai Pustaka. Okey, pengarah pertama DBP ialah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Jawatan ini kini dikenali sebagai Ketua Pengarah, ya. Pembukaan pejabat di wilayah dan cawangan di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah bertujuan mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra sebagai medium untuk memupuk perpaduan. Okey, kita teruskan. DBP memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku dan majalah, risalah, menganjurkan seminar dan bengkel serta pelbagai aktiviti bersempena dengan Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Seterusnya, peranan DBP ini adalah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Slogannya, Bahasa Jiwa Bangsa, dilancarkan pada tahun 1960 agar negara mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. Okey, jadi kita lihat sini ada logo slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Okey. Kemudian ini dia adalah Dewan Bahasa dan Pustaka bangunannya. Okey. Dan sedikit penutup untuk subtopik 7.3 ialah pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran, pelaksanaan sistem pendidikan berasaskan bahasa Melayu serta peranan UKM dan DBP sebagai pusat ilmu memastikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan negara. Okey, pemimpin dan rakyat, okey, wajar memainkan peranan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara kita. Jadi, di sini kita dapat lihat bagaimana bahasa Melayu telah diperkasakan dalam usaha menjadikannya sebagai alat perpaduan. Itu sahaja dalam subtopik 7.3. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar. Cikgu harapkan semua pelajar dapat menyiapkan nota dan menjawab semua latihan dalam modul. Sekian, terima kasih.